Serikat sir. Okey. Okey, contohnya. Okey, macam ni elok. Ni data yang berbentuk longitudinal. Tengok ni yang tengok jangan tengok yang ni, tengok yang hijau ni. Okey. Tengok ni data airline, ini data year, ni airline, year, load. Ni pemberubah lah. Ni pemberubah dia. Ni semua pemberubah dia. Tengok di sini, saya ambil satu ni. Ni pemberubah dia, load, cost, output, fuel ni pemberubah lah. Mungkin salah satu ni pemberubah bersandar, yang lain pemberubah bebas. Okey, tak apalah. Yang penting tengok ni cara susun ni, nampak sini. Ini airline. Dia, dalam kes ni, dia punya cross section dia adalah airline. Airline. Airline tu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya ada 6 syarikat airline lah. Mungkin MAS ke, Malindo ke, Asia. Okey, let's say one. Okey, ini data dia. Okey, jadi setiap satu airline tu, tahun dia. Tahun pertama, tahun kedua, mungkin 80, 81, 82, dah sebenarnya ada 15 tahun data dia. Faham tak? Maksudnya setiap satu airline ni, syarikat ni dia ada 15. Ini data, okey, ini maksudnya yang ini adalah data bagi airline 1 bermula tahun 1 hingga tahun 15. Tahun 15. Okey. Okey, yang ini pula data airline nombor 2 daripada tahun 1 hinggalah tahun 15. Okey. Nampak ni constant, nampak ni. Dia tahun ni mesti constant. Tu baru nama panel. Dia kalau katakan yang sini satu, yang ini 15 tahun, yang ini 5 tahun, yang ini 7 tahun, itu bukan panel dah. Itu namanya pool. Jadi kalau pool, kita tak boleh gunakan effect, running effect tak boleh. Dia mesti panel. Dia mesti panel. Sir, saya nak tanya kalau contohlah kan, airline 1 tu mungkin Air Asia, yang airline 2 mungkin something jenama lain. Oh, okey, faham. Company lain lah. Ini misalnya pada company, ini menurut pada company. Dan yang tahun 3 pula. Airline yang nombor 3 ni, mungkin syarikat lain, syarikat nombor 3 lah. Dia pun 15 tahun. Ini data dia. Data tu mesti dikutip. Data tu mesti dikutip pada firma yang sama dan pada tempoh yang sama. Standard. Okey, ini okey. Tapi data work race ni dia tak ada. Dia bertabur. Sebab tu dia tak gunakan effect dan defect data ni. Dia gunakan pool dia. Nampak? Year ni okey lah. 82, 87, 82, 87. Tapi tak ada untuk I. Yang inilah dia ID. Ini dia ID. Maksudnya cross section tu yang kata kita kena tahu dia lepas XT set, you kata ID, lepas tu dia year. Okey, year boleh letak untuk list ni tapi ID tak ada. ID tak ada kan? Nampak? Tak ada ID kan? Mana ada ID? Yang ni pula. Okey, yang ni. ID tak ada. Masa satu ID dia. Ini tak boleh ni. ID tu satu je. Ini bukan ID ni. Ini kosong semuanya. Bukan ID. Tak tahu. Cuma dia kata ada 42 bandar. Dia kata dia ada 42 bandar. Data kamera tu dah ambil daripada 42. Nampak ni kan ada 40 daripada 42 bandar. Tapi ni ada 92 tu maksudnya adalah certain tu dia 42. 42 darat 2 berapa? 42 kan bandar. 84. Kita 40 bandar. Jadi nak tengok balik. Sekejap saya tengok. 46 kan? 46 kan? Ni ada ni 46 ni. 46. Mana? Okey. 46 darat 2 berapa? 46 kali 2. 12 4 kali 2 92. 92. Nampak ni 92. Maksud memanglah. Nampak memang dia ambil setiap satu ni data ni dia ambil daripada satu bandar. Tapi dah sebab 2 tahun 42 kan, 42 tahun yang pertama, 42 tahun kedua, kita campur jadi 42, 46, 46 jadi 92, betul tak? Jadi maksudnya 2 lah, betul lah. Jadi total 92, nampak ni. Cuma dia tak tahu bandar apa. Dia tak bagi bandar A ke bandar B, bandar C, bandar 1, 2, 3 ke 4, 5 tak ada. Dia cuma bagi West yang satu semua ni. Ini adalah bandar yang terletak di kawasan West. Sepatutnya yang betul, yang eloknya kita tambah sini, kat sini ni katakan contohlah, ni nak bagi contoh lah kan. Dia letaklah sini, okey. Maksudnya ada 46, ada 46 bandar, masih ada 46 dummy. Betul tak? 46 dummy, ada 49 dummy, ada 46 ni lah, ni. Yang ini ni. Kalau ikutkan yang data. Ni airline ni dah ada 46 lah. Yang ni 5 je kan? Okey. Dia ada pasal ada 46. Dia letak 1 2 1 contohnya macam ni sepatutnya yang ini ni. Okey.
Yang ini mungkin lah, saya kata bukan yang untuk tengok tahun dia lah, senang. Tahun ni yang ini mungkin satu, ni dua, tiga, empat, kan? Apa 87 kan? Betul, satu, dua, tiga, empat, lima. Faham tak? Sepatutnya macam tu. Sampai 46. Sampai 46. Sebab Faham. sebab satu data ni, satu tempoh ni merujuk pada satu bandar ni. Faham tak? Satu bandar. Tapi dia tak ada ID tu bandar tu. Dia cuma letak yang ni macam ni. Tak boleh lah. West. Okey, faham? Faham, sir. Faham. Tapi tak apa. Memang kita tak boleh buat D tu. Tapi Guris dia dah sediakan data dalam bentuk pembezaan tu. Dia dah bagi. Ni nampak ni. Dia dah bagi. Dia kira dah. Nampak ni. CL ni. CL tu change of the crime rate ni. Faham tak? Tak apalah, dia dah bagi. Kalau kita nak buat sendiri, you kena, kalau katakan you nak buat D tu boleh, tapi panjang lah, you kena copy ni, mana masuk dalam Excel, you kena buat lagi satu, katakan saya copy ni, boleh tak saya copy ni? Okay. Saya ambil yang inilah, yang ini je. Yang data, ni data dia. LL ni pun data dia ni. Okay, yang ini dah proses. Okay, yang ni kita data ni. Masukkan dalam Excel. Kita buka Excel yang baru lah. File. Ini. Create. Terus ni. Okay. Ini data kita kan. Ini data crime. Ini data dia. Yang confused. Ini population crime ni data kan. Ini dia. Okay, yang ini tahun dia. Saya gelapkan. Yang ini Popden ni apa benda ni? Popden ni mungkin tak tahulah, ni data lain kot. Ni crime rate, maksudnya dalam bentuk kadar peratusan. Ni data jugalah ni semua ni. Contohlah, ni semua data lah senang. Ni log kot. LL ni dia letak log ni. Ni log population, log office lah, log RPNIC lah. Sama je ni data dia kata sama, cuma ini dalam bentuk log. Faham tak? Dia dah tukar dalam bentuk log. Okay, faham. Ini data lagi dalam bentuk crime rate dia. Peratusan kadar jenayah. Ini jumlah jenayah. Okey, tak apalah. Okey, sepatutnya ni kan. Okey, itu mesti yang ini kita tak nak pakai ni, kita buang ni. Kita buang ni. Sini ni. Tak payah buanglah, kita letak biar kat sini. Yang penting kita letak sini insert, saya nak insert ni, kita letak sini ID. ID ni merujuk kepada bandar. Okey. Ini apa? Yang ni dah kira 82, 87. Ini merujuk kepada satu bandar, betul tak? Bandar yang pertama. Di bandar ada punya maklumat di bandar pertama. Yang bandar itu terletak di West. Tapi kita tak beritahu ID bandar tu. Kita katakan bandar tu kita letak ID dia satu. Ini bandar pertama. Yang ini bandar yang kedua ni dah bandar yang kedua dah ni kan. 887 ni dah bandar yang kedua. Ini yang kedua, dua. Jenuh lah nak letak ni. Kena buat sampai 42. Dua. Ini tiga. Ni 3 kan. Sebab tengok kita kena hati lah sikit. Ni 3. Ini adalah maklumat bagi bandar yang ketiga. Dan bandar terletak di kawasan West. Contohnya kan. 8287 ni kan. Nampak? Ini 82 balik. Ini maksudnya bandar bandar yang lain lah pula ni. 4. Dan seterusnya. Yang itu nanti you boleh set ID. Okay. Kalau nak buat ni banyak tak? Lama tak ni? Lama boleh cuba sebenarnya ni. Okey, 5 saya. Ini first time saya cuba ni. Sebelum saya malas nak buat benda ni. Okey, 5 tak apalah, saya buatlah 6. Okey. 7. 8. 9. Leceh ni. 10. Okey. Aduh. Tapi faham kan benda ni Faham Faham, saya faham. Tak apalah, kita bincang kemudian. Saya nak save. Saya akan buat lain kali, saya tunjukkan lah. Save as. Okay, saya simpan dulu ni. Apa dia ni? Data apa ni namanya? Kita gunakan data apa ni? Crime rate Crime Crime rate. Crime. Saya akan simpan, saya akan buat kemudian nanti. Saya akan tunjuk nanti dah. Okey. Lama sangat ni. Mana kita lihat.
sample lecture note. Okey, right. Okey, saya tak sini. Okey, tak apalah. Okey, sekarang ni kita gunakan data yang dah diberilah, data crime rate yang telah diberi oleh Woodridge. Woodridge, maksud kita tak boleh gunakan T-set tu. Okey. Okey, kita gunakan ini, data dah bagi dah ni. CLR tu maksudnya change of the crime rate, perubahan crime rate. Okey, sekarang ni kita regress data tu. Jangan, saya nak bagi ni supaya kamu tak confuse nanti apa benda data tu kan. Okey. Okey, sekarang ni kita regress. Sepatutnya ni tak boleh pakai. Tapi kita akan gunakan ni, nampak ni, dia CCRMT. Maksudnya CCRMT tu masuk pada change of crime rate. Okey, faham tak? Change of crime rate. Ni ni adalah change of unemployment. Tengok data dia balik. Tengok data dia balik. Tengok ni. Change of the mana tadi CC apa dia CCRMRTE. CCRMT. Mana dia CC. Mana di sisi dia? Sisi. Ni dia, nampak ni. Nampak ni. Okey, nampak ni maksudnya tinggal satu. Yang ni kosong lah kan sebab dia beza dia kan, betul tak? Okey, kamu faham tak ni? Faham, faham. Nampak sini. Nampak maksudnya di sini, crime rate itu adalah, tadi kan CLRT ni, ini tolak dengan ni. Yang ini, ini bukan. Ini crime rate. Ni siapa itu yang ini tolak dengan ni, kita dapatlah ni. Nampak ni. Okey, faham? Faham. Yang ini tolak dengan ni, dapatlah crime rate. Kemudian ada satu lagi unemployment kan, UNEM. Unemployment tu maksudnya unemployment yang ini tolak dengan ni, dapatlah yang tu. Dia bagi dah. Okey, faham? Tapi kalau katakan kita buat T-set tadi tu, T-set tadi tu lagi mudah. Ini kira cara manual ni. Kan, satu-satu kita kira lagi mudah. Lepas tu dah buat T-set tu, you just gunakan ni je, masukkan je D ni, D crime rate dengan D UNEM. Mesti result dia sama. Tak payah you nak create penubah baru ni. Ini dia kita create penubah baru ni, faham tak? Kita kira manual tadi. Tapi nanti saya akan cuba buat je. Okey, sekarang ni kita regress lah. Kita regress, cuba tengok apa result dia. Kita regress gunakan pembezaan. Selepas kita melakukan transformasi yang mudah lah pembezaan ni. We using the transformation. Sekarang ni kita regress. Tengok result dia. Bukan yang ni, yang bawah atas ni. Yang atas ni. Yang ini, yang dah bagi data ni dalam bentuk pembezaan. Nampak result dia. Nampak ni. Kita dapati, okey, positif and significant kan, 2.5, nampak? Dia dah elok lagi lah result dia. Maksudnya, tengok ni, sebelum ni kita dapat, okey, yang mula-mula. First time kita gunakan cross section. Yang ini cross section ni, 87. We get the sign is negative. Of course, it's not expected. This is because of the omitted variable lah. Omitted variable maksudnya kita, because we using the simple model. Of course, we get the negative. So, and then to improve kita punya result ni, why not, like say because we want to stick the simple model, kita nak stick with simple model, hanya dua ni saja pengubah. Why not we using another period? Sebab kita dah ada data dalam period yang lain. We using the another period. Okay, sekarang ni kita masukkan period yang lain, 82 dengan 87. And then we can see that the result is quite improved. Kita dapat yang positif. Okay, but it's not significant. It's not significant. And this is happen maybe because of the endogeneity. Means that maybe because the another effect is correlated to the error. Another effect is correlated to the explanatory variable ni. UI is correlated to the explanatory variable. Dan ke sini UI correlated to the unemployment lah. Unemployment. That's why we get the result is not significant. Or maybe negative, tapi yang ni positif, but it's not significant. Okay, so we need to read off. We need to read off the another effect. Kita kena buang lah ni, another effect ni. So how want to do that in mathematical? Okay, we doing the transformation something like this, the different, and then we can see that we using the different data. The last one we using the different data lah. In this case, we have the read of the UI. The read of the UI. Okay, so and then we regress in the different data, and we can see that the result is now positive coefficient. What expected n is
significant, nampak ni 0.015. Maksudnya if you using the 5% significant level, kan 5% lah, 0.05. Maksudnya kita bandingkanlah P dengan alpha. P kita adalah 0.015, alpha kita 0.05. Maksudnya lebih mana lebih besar? 0.05. Mana lebih kecil? Ni kan? Macam ni kan? Kan? Betul tak? Betul kan? Dengar tak ni? Ya, P kita adalah our P is P kita adalah 0.015. Apa kita 0.05. Jadi yang ini dia besar lah ni. Yang ini pula. Nanti kita bandingkan dua ni, kita akan dapati bahawa P is still macam ni. Still smaller. Maksudnya kalau P smaller, reject lah. Okay, faham? Boleh? Boleh tak ni? Faham sir, faham. Reject HO. Reject H0. Reject HO maksudnya significant. Sekarang ni kita dapati dia sekarang dah significant. Kita punya result pun dah improve. Result kita quite improve. Okay, itu dah punya procedure dia lah. Maksudnya how we want to read off. Maksudnya dalam kuliah kita ni kita dah lihat macam mana kita nak buang ni UI ni. Okay? Buang UI ni melalui transformasi dalam bentuk pembezaan. Okay, field effect pun sama. Field effect run effect kita akan gunakan transformasi yang hampir sama tapi dia beza sedikit. Tapi untuk field effect kita read off, kita buang yang ni. Tapi untuk random effect kita tak buang. Kita lakukan transformasi itu untuk mengekalkan UI. UI masih lagi dikekalkan lah. Kita combine dia dengan error. Tapi yang ini sebelum kita bincang field effect, random effect, kita kena bincang first difference bagi kita faham. Bagi kita faham. Okay. Okay, so to pre-organization kita dah ini dah bincang. Okay. Kalau you faham benda ni tak ada masalah untuk faham field effect nanti. Okay. Kalau ini dia baca sendirilah, ni result dia baca sendiri. Okay, sarannya different more than to pre. Okay, untuk to pre ni yang ini tak payah baca. Tak penting. Bukan tak penting. Maksudnya bila kita gunakan to time period, kita tak gunakan different ni. Kita tak gunakan kaedah yang simple. Kita akan gunakan field effect dengan random effect. Okay, faham? Kita gunakan field effect, random effect. To period ni supaya kita nak berkenalan dulu. We discuss to period because we want to make you understand lah, more understand how want to what's the meaning of the transformation. What's the meaning of the transformation? Ini transformation dia. Ini but this transformation is refer to the different. Untuk field effect and effect kita gunakan transformasi yang agak beza sedikit. Tapi tujuannya masih sama, iaitu sama ada kita nak buang UI ataupun transformasi yang itu kita masih lagi nak mengekalkan UI. Kalau buang UI maksudnya kita guna field effect. Kalau kita kekalkan UI tadi kita gunakan random effect. Okey, boleh Boleh sir. Okay, so nanti minggu depan kita esok tak ada kelas esok. So di kelas jadi minggu depan kita akan habiskan untuk final data lah. Field effect dengan random effect. Okey, ada apa-apa tak tanya? Saya nak tanya Mr. Simon.